Okay, testing. Alright, okay. Sorry for the technical apa orang kata, tak tahulah tadi kenapa, sebab tiba-tiba je yang screen recording tu dia macam tiba-tiba je dia berhenti sendiri. Okay, tak tahulah sama ada it is a reminder ke, tapi tengok tadi baru 6 minit. Okay, tak apalah, kita sambung dekat sini Okay, so as I have mentioned before, so observation ni dia bukan setakat awak tengok je, tengok jalan tik, tengok jalan tik, tak jalan pangkah. Dia tak boleh macam tu. So you need to have a systematic. For example, bila kata awak buat observation on the system performance. So bila kata system performance tu apa? Performance dari segi dia punya contohlah kata performance kan. Okay, performance dari segi dia punya loading, loading time. Kalau peak hours, mungkin loading time dia ialah 6 seconds. Kalau non-peak, mungkin loading time dia ialah 2 seconds. So benda-benda ini yang awak akan observe. Bukannya awak loading time peak, load. Non-peak pun load juga. Dia bukan macam ni. Okay, dia bukan macam ni. Okay. And then the next technique is the questionnaire. Okay, so basically questionnaire ni I think you dah biasalah dengan kaedah questionnaire. So now kita ada kaedah questionnaire dari segi online juga. Okay, mungkin awak boleh menggunakan Google Form, ataupun awak still boleh menggunakan paper based punya questionnaire lah. Okay, so when it comes to questionnaire, usually apa yang kita akan tekankan ialah awak punya sampling. Okay, awak punya focus group, focus group awak yang awak nak ambil data tu. Okay, so macam mana awak nak pilih awak punya audience? Is it using systematic or stratified or random? Okay, apa yang dimaksudkan dengan systematic? Systematic ni, for example, awak ada senarai pelajar, semua pelajar FSKM Sains Komputer, daripada orang yang pertama sampailah orang yang ke, kita CS ada berapa ratus? 500. Katalah nombor 1 sampai nombor 500. Okay, so daripada nombor 1 sampailah nombor ke 500 ni, dia ada semua part. Daripada part 1 sampailah kepada part 8. Kan? Okay, so bila kata systematic, for example, awak kata awak akan ambil every 5 respondents. So siapa yang nama dia dekat 1, awak ambil. Nama dia yang dekat nombor 5, awak ambil. Nama dia yang dekat nombor 10, ambil. 15, awak ambil. So itu ialah dari segi systematic. Means you choose your audience tu, you choose your your respondents tu berdasarkan secara sistematik, berdasarkan kepada satu senarai general yang awak dapat. Okay, kalau bezanya dengan stratified pula, usually stratified ni dia based on areas. For example, dekat Johor, okay, kita ada Segamat, kita ada Tangkak, kita ada mana lagi? Keluang, kita ada Batu Pahat. Okay, so yang dikatakan stratified ni is usually based on the geographical area. Awak ambil 10 orang daripada kawasan Segamat, 10 orang daripada kawasan Tangkak, 10 orang daripada kawasan Keluang, 10 orang daripada kawasan Batu Pahat. Okay, stratified sample ni ialah satu sampling yang orang takut nak gunakan. Kenapa orang takut nak gunakan? Because dia risau masa dia senaraikan the geographical area of Johor ni, ada daerah-daerah yang dia tercecer. Contohlah kata Batu Anam. So kita kena identify tahu Batu Anam ni dari segi geografinya, dia ialah daerah ke, dia ialah bahagian ke, dia ialah mukim ke. So itulah yang menjadi penyebab kenapa ramai yang risau bila buat stratified sample, because of dia takut dia ada keciciran kawasan bila dia senaraikan kawasan mengikut kepada geographical area tu. Okay, and the final one ialah random. Random ni maksudnya memang random lah. For example, awak nak collect data about students.
So awak pun duduklah dekat NR Cafe tu ataupun IFC tu, awak duduk daripada pukul 5 petang sampailah pukul 6.30 petang. So daripada pukul 5 petang sampai pukul 6.30 ni, siapa yang ada dekat kafe tu, awak bagi awak punya survey. Ini betul-betul random, because of you won't know antara pukul 5 sampai pukul 6.30 tu siapa yang akan makan dekat NR Cafe, siapa yang akan makan dekat IFC Cafe. Alright, okay. So the main objective is to ensure that it represents the overall population accurately. That's why kita ada satu rules yang 30% tu. For example, awak kata awak punya study tu ialah relates dengan UiTM student. Okay, UiTM student. So UiTM student ni katalah kita ambil area awak ialah Segamat. So roughly kita ada lebih kurang approximately dalam 5,000 student. Okay, so by right, okay, kalau ikutkan sepatutnya data ataupun sampling yang awak ada mestilah 30% times dengan 5,000, bermaksud awak ada, okay, awak kena ada 1,500 responden. Okay, agak-agak boleh achieve ke tak boleh achieve. Yang sekarang awak buat cuma setakat 30, setakat 40, setakat 50. Tapi tak apalah, because of kita punya apa orang kata, kita punya objective is for the early exposure. So kita tidaklah begitu rigid dengan yang 30% ni. As long as your sampling tu is very good and can reflect the whole population, it is dah considered okay. Alright, and then we have the research technique. So research technique ni usually kita akan, yelah, research lah means you Google dekat internet, and then maybe you look into books, you look into IT magazines, ataupun mungkin awak buat any site visit. Okay, we have differentiation, okay, between interviews and also the questionnaire. Okay, selalunya kalau interview ni dia bersifat more personal and also more familiar because of awak selalu one-on-one. Okay, one-on-one punya meeting. Okay, that's why bila kata awak dapat awak punya data tu ataupun awak dapat awak punya findings tu lebih kepada findings yang bersifat personal, yang menyatakan opinion dia terhadap the whole operation. Okay, tetapi kalau untuk yang questionnaire ni maksudnya you give the opportunities tu kepada ramai orang. Okay, for their input and also for their suggestion. Okay, so itu dia punya bezanya. Interview small scale. Okay, kalau questionnaire ni ialah bigger scale. Okay, and then we have the brainstorming. Okay, brainstorming ni kita ada dua, structured dengan unstructured. Okay, brainstorming ni apa beza structured dengan unstructured? Katalah awak satu group ada 5 orang. Ni orang A, orang B, orang C, orang D, orang E. Okay, so bila dia kata structured, bermaksud awak akan ikut turn. Mula-mula yang pertama orang A yang akan give his opinion, and then move to orang B, move to orang C, move to orang D. Katalah orang D ni dia tak ada apa orang kata, dia tidak ada apa-apa nak cakap at that time, so dia akan move dulu pergi kepada orang E, and then baru dia akan patah balik pergi ke orang yang D ni tadi. Okay, bermaksud bila kata structured ni dia adil, semua orang kena give his or her own opinions. Tetapi bila kata unstructured ni bahayanya dia boleh akan ada sleeping partner. Maksudnya dia hanya involve dengan brainstorming tu secara fizikal je. Maksudnya dia badan dia je ada, tapi apa pun dia tak cakap. So maksudnya kalau unstructured ni dia berlawanan dengan structured tadi. Kalau structured tadi semua orang kena bercakap, tapi kalau unstructured ni mungkin seorang je yang monopolize ataupun 2 orang saja yang monopoli, yang lain tu sleeping.
So itu dia punya beza antara structured and also unstructured brainstorming. Okay, and for the formalization, everything sama ada you collect data daripada user tu secara old school ataupun secara contemporary, you need to document. Okay, semuanya kena document. That's why kenapa dalam kita punya subjek pun kita ada bahagian SRS tu nanti yang the next report yang awak akan buat. So dalam SRS ni lah yang awak akan document everything. Awak akan document apa your analysis of your survey, apa jawapan kepada the interview yang awak dah laksanakan and everything. Okay. And when it comes to documentation, for a better and more effective documentation, usually awak akan come out dengan contohnya macam ni lah, awak akan come out dengan graph, so kita boleh nampak on the orang kata kesahihan kenapa awak perlukan that new system to be developed. Okay, so awak akan perlukan tools ni lah, sama ada dari segi word processing ataupun spreadsheet ataupun graphics, histogram dan sebagainya, kan. So mungkin awak akan ada kalau contohnya bila awak buat survey tu, okay, yang ini yang kat sini 70% yang say yes, dekat sini only 30% yang say no. So graph ni awak kena do ataupun you kena come out dekat dalam awak punya documentation supaya top management tu akan nampak, oh memang there is an urgency untuk awak nak develop di cyber cafe punya system, there is an urgency untuk awak nak develop the e-attendance system, macam tu. Okay, alright. Okay, bila awak buat awak punya requirements gathering, okay, usually you akan ada awak punya checklist, dan checklist ni akan melibatkan yang pertama ialah output, yang kedua ialah awak punya input, yang ketiga is the process itself, the fourth one is the performance, and yang kelima ialah dari segi control. So bermaksud awak punya soalan yang awak tanya masa interview session, masa questionnaire, masa awak observe tu, somehow awak boleh relate dengan the checklist of these 5 elements. Kan, contohnya macam performance ni, response time dia kena berapa saat, kan, berapa orang yang boleh online secara serentak, dia punya operational 7 days a week ke, ataupun ada yang hari-hari yang tidak beroperasi ke, dan sebagainya lah. Okay, the next part is the scalability. Okay, so kenapa, why you need to perform requirement analysis, kan? Kenapa awak kena dapatkan input daripada user? Kenapa awak kena dokumen apa yang user tu bagi tahu, apa kehendak user tu? Because of you nak develop satu sistem yang mana sistem tu will be able to handle the increased volume of transaction in the future without awak kena maintain dia banyak kali, without awak kena come out dengan new version every time ada increased transaction. Dia tak nak macam tu lah. Maksudnya sekarang ni in terms of scalability ni, you kena ensure yang mana sistem awak tu boleh digunakan dalam masa 5 tahun akan datang, yang mana 5 tahun akan datang tu the volume of transaction tu akan bertambah. So awak tak payah nak buat setiap tahun kena come out dengan new version, tak perlu. So that's why kenapa kita perlu gather the requirements from the user tu betul-betul, sebab kita nak ada satu sistem yang mana sistem tu boleh bertahan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun without actually having frequent maintenance, frequent different version. Kita tak nak macam tu. Okay, so that's why bila kata in order for you to evaluate the scalability, usually you akan ada the projected future volume.
Agak-agak kita sekarang student UiTM ada 5,000 dekat kampus segamat. So dalam masa 5 tahun akan datang, macam mana kita punya projected volume of student. So dengan pertambahan student itu, kalau kita masih kekal dengan cyber cafe yang sedia ada, kalau kita masih kekal dengan manual attendance yang sedia ada, macam mana, what are the effects, what are the effect to them. Okay, so bila kata awak nak develop the new system, the new cyber cafe system, the new electronic attendance system, somehow dia mestilah boleh menampung keperluan the future volume yang semakin tinggi. Alright, okay. And then yang about the total cost of ownership, I think I have mentioned before, yang mana total cost of ownership ni is every cost, semua cost, daripada start awak plan, awak sampailah kepada awak launch, kan, awak masa awak nak gather the requirements, awak nak go for the interviews, awak perlu sewa kereta. So the sewa kereta tu, duit minyak, semua masuk dekat dalam awak punya total cost. Bila awak nak develop, perlukan outsiders punya programmer, so berapa awak upah dia, awak punya laptop, awak punya additional equipment, awak punya drone and everything, itu semua termasuk dalam total cost of ownership awak. Bila awak nak launch, awak nak pakai mobile platform, server awak berapa ringgit, berapa tahun subscription untuk server awak, semua tu masuk dalam total cost. That's why I have mentioned before, bila awak dapat satu projek, katalah projek tu 1 million, okay, tapi if you don't manage it properly, somehow mungkin awak akan sebenarnya short of money sebab awak tak properly plan. Okay, so at the conclusion of requirements modeling, so kita perlu gather the requirements, kita perlu gather the needs of the users, sebab kita nak construct satu logical model of the system. Logical model of the system ni bermaksud idealnya awak nak sistem awak tu ada berapa function, 10 function, 15 function, ada berapa jenis user, 3 user, 4 user, ada berapa layer of networking security, 2 layer, 3 layer. Itu ialah secara idealnya, dan yang ideal situation tu ialah kita panggil di logical model. Tetapi physical model tu, logical model ni dia akan versus dengan physical model. Dia akan versus dengan physical model. Physical model ni ialah apabila awak dah siap lah awak punya sistem tu, kan. So bila kata awak rasa idealnya cyber cafe punya sistem tu, dia kena ada 3 jenis user, 3 types of user, 3 roles. Ada admin, ada HCP contohnya, dan juga ada student. Tetapi physicalnya awak hanya mampu buat hanya 2 jenis user sahaja, 2 roles sahaja, which are the student and also the cyber cafe owner. Itu beza dia. Macam yang sebelum ni lah, sebelum masuk UiTM, the logical model, the ideal model of yourself, awak nak dekan every semester. Tapi physical model awak macam mana? Part 1 dekan ke tak? Part 2 dekan ke tak? Part 3 dekan ke tak? Okay, so things like that lah. Okay, so kita habis kita punya chapter 3. So minggu hadapan we are going to have a short quiz. Okay, short quiz tu lebih kurang dalam 15 soalan hingga 20 soalan. Okay, basically the quiz itu bertujuan untuk test your knowledge, okay, about chapter 3, and also sebagai sebahagian daripada awak punya participation and also attendance marks. Dan if any of you have questions related to chapter 3, okay, you are required untuk bertanya menggunakan platform iDiscuss dekat dalam YouFuture, because you kena faham when it comes to online learning, every activity kita kena record sebagai evidence. So I do not prefer bila awak tanya menggunakan platform WhatsApp ataupun Telegram. Everything awak tanya menggunakan platform iDiscuss, dan saya pun akan jawab menggunakan platform iDiscuss. Okay, so I think for chapter 3 kita berhenti di sini.
InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk chapter 4, dan chapter 4 ialah chapter yang paling kritikal dalam kita punya subjek, because it requires you to design awak punya context diagram as well as awak punya diagram zero. So yang itu kena pay a careful attention lah, okay, so that awak tak tercicir. Okay, jadi kita berhenti di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.